Kita tak nafikan karamah kalau itu berlaku, tapi Allah tak buat karamah untuk benda-benda bodoh yang seperti itu. Bila Islam getir bertembung dengan musuh, datang pertolongan Allah. Duduk saja-saja ustaz, duduk saja-saja sambil isap rokok, boleh mari karamah, merepet. Ilmu, Allah suruh kita tuntut ilmu. Tidak ada agama dalam dunia ni yang menjadikan landasannya adalah ilmu, melebihi Islam. Mula-mula surah pun apa dah? Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhan. Read in the name of your Lord. Baca dengan nama Tuhan. Awal-awal lagi. Dan Islam sentiasa agama yang evidence based. Mana ustaz, mufti, ceramah, apa dalilnya? Tak payah dalil. Tengok muka saya, terima. Tak pakai. Dia bukan sumber wahyu. Semua orang can be challenged. Boleh di-challenge. Yang tak boleh challenge adalah kitab dan sunnah. Dia tak boleh kata, oleh kerana saya mufti, saya cakap apa, hampa dengar, betul salah, hampa kena kira betul saja. Tak boleh. Agama evidence based. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tuhan cakap dengan orang kafir yang melawan dia, datangkan hujah kamu jika kamu orang yang benar. Untuk apa Allah nak berhujah dengan orang manusia yang dia cipta sendiri? Tapi inilah agama hujah. Okay? Come up with your argument, your evidence. Mari, bring your evidence. Bawa evidence kamu jika kamu orang benar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kamu ragu, if you have doubt, jika kamu ada keraguan terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, bagi satu surah yang serupa dengan Quran. Siapa bagi peluang? Allah tahu pun memang tak boleh pun, tetapi inilah agama yang sentiasa bersedia untuk menerima hujah. Kita belajar ilmu. Itu tujuan agama. Hatta dalam semua perkara, bukan saja agama, hal lain pun manusia belajar. Pada zaman Nabi SAW, ada satu orang namanya Al-Harith bin Kaldah atau Kaladah. Dia ni dikatakan seorang, ia tidak Muslim, tapi dia seorang pakar di dalam perubatan. Sebahagian orang baca hadis palsu, Al-Ma'idatu Baituda, perut adalah rumah sakit. Dia kata hadis Nabi, bukan Nabi kata, iaitu adalah kata-kata Al-Harith itu bin Kaladah. Tetapi di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dalam kitabnya menceritakan tentang sahabat-sahabat, dia kata dia tak masuk Islam. Tetapi Nabi sering juga menghantar sahabat pergi berubat dengan dia. Pasal dia adalah kepakaran dia. Tadi ustaz kita kata doa. Nabi ada doa, baca doa. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta syafi. Banyak doa. Nabi ajar doa untuk sembuh. Tapi Nabi tak semua orang sakit Nabi kata baca doa aja, nak cari ubat apa, Tuhan yang penyembuh. Tak. Ada riwayat Nabi bakar daun tertentu dan kemudian sapu. Ada riwayat menggunakan habbatus sauda. Semua benda-benda ni menunjukkan Nabi berinteraksi dengan alam. Termasuk juga ilmu engineering dan seumpama. Tak boleh kata bismillah, kereta tak ada minyak pun boleh jalan. Dia tak macam tu. Kereta rosak pun baca doa, jalan. Ini sekarang ni banyak-banyak habib-habib lah, syekh-syekh yang nak buat, nak menceritakan keajaiban mereka. Nabi nak perang pun cari kuda, cari apa? Mereka semua ilmu sakti belaka. Dan ramai orang terpengaruh di media sosial, ustaz ni boleh ni, tak payah mancing, pergi tepi sungai saja, ikan lompat masuk dalam perahu dia. Rubbish. Kita tak nafikan karamah kalau itu berlaku, tapi Allah tak buat karamah untuk benda-benda bodoh yang seperti itu. Bila Islam getir bertembung dengan musuh, datang pertolongan Allah. Duduk saja-saja ustaz, duduk saja-saja sambil isap rokok, boleh mari karamah, merepet. Oleh kerana itu, manusia disuruh belajar.
disuruh mengetahui sebab, argument, disuruh membuat kajian. Islam berkembang dengan itu. Naiknya perpustakaan Darul Hikmah, naiknya perkembangan di Baghdad, naiknya ilmu-ilmu perubatan, hasil daripada mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian manusia develop ilmu. Apa yang ada di Barat hari ini ialah hasil asasnya. Saya pernah di Oxford. Di Oxford sendiri ada muzium-muzium dia juga menyebut tentang di mana Barat sentiasa berhutang budi dengan tamadun Islam. Berhutang budi dengan tamadun Islam. Di dalam engineering, dalam architecture, di dalam berbagai-bagai lagi. Cumanya nak belajar ilmu tu untuk apa? Itu membezakan Muslim dengan non-Muslim. Kita belajar ilmu pertama lillahi ta'ala. Belajar agama untuk menegakkan agama. Belajar ilmu dunia untuk mencari rezeki yang halal. In kana hadha kharaja libnihi liwaladihi saghir fahuwa fi sabilillah. Dalam riwayat Tabarani, sahabat tengok satu orang tengok badan kemas semua, dia kata lau kana hadha fi sabilillah, dia ni patut pergi jihad pada jalan Allah, keluar pergi buat kerja aja. Nabi kata kalau dia keluar untuk cari rezeki pada anaknya, dia di dalam fi sabilillah. Oleh kerana itu, maka mempelajari ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Macam-macam. Datang universiti mendapat ilmu. Adakah orang PhD orang nak timbul? Orang PhD saya ada ilmu? Tak. Ramai ulama tak ada PhD, alim. Ramai juga saintis yang tak ada profesor pun. Betul tak? Dia cuba, dia orang yang mula. Ni kita telefon siapa punya mula? Siapa yang mula rekod telefon ni? Alexander Graham Bell. Okey, Alexander Graham Bell pun dia universiti mana? Maksudnya demikian manusia dia boleh ilmu. Kalau orang boleh duduk di rumah dan kemudian boleh alim, okey ya. Ketemu kalau duduk di rumah hanya duk cari nak jadi viral dalam Facebook, kemudian nak dapat untungan viral tu, dia mungkin berkhayal. Ada orang tertentu, itu pun dia melalui proses ilmu. Ilmu, walaupun kadang-kadang kita belajar engineering, kita belajar architecture, kita pergi kerja yang lain, tapi ilmu mematangkan manusia. Ilmu mencetuskan cara fikir, dan ilmu memerlukan guru. Orang belajar sendiri pun boleh, tapi dia tidak ada peradaban, dia tidak ada ketamadunan dalam diri dia. Kita perlu untuk bertemu dengan guru. Belajar menghormati. Manusia makhluk bersosial. Menghormati guru. Maybe one day guru kita tidak lebih pandai daripada kita. Kita lebih pandai daripada guru kita. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam dia begitu mengkagumi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dia cuba untuk jadi macam Imam Zahabi. Setiap kali dia minum air Zam-Zam, dia minta ilmu Zahabi. Kemudian dia minum lagi, dia rasa dia telah mengatasi ilmu Zahabi. Bukan kerana tak hormat kepada punca ilmu, tetapi maksudnya adalah demikian manusia boleh develop. Tapi pertemuan, bila tak ada pergi kelas, tak jumpa manusia yang hanya berinteraksi dengan media sosial, biadab. Tak ada kehalusan bahasa, tak tahu nak bercakap dengan orang, tak tahu nak berinteraksi dengan orang, tak tahu nak tanya khabar. Jumpa orang senyap macam tu, dalam sini punyalah hebat, macam-macam dia punya ulasan. Tapi bila jumpa orang, tak ada bahasa. Sebab tu Nabi Musa kata, wahlul uqdatan min lisani. Tak ada. Sebab tu perlu belajar, datang ke universiti, belajar bersosial, jumpa orang, belajar bergaul, menghadapi kehidupan. Kemudian falsafah kepada pendidikan, apa yang kita nak capai? Bukan soal viral, boleh jual barang. Berapa orang yang boleh buat? Itu pun mereka ada latar belakang pendidikan sebagai amat besar mereka. Ialah apabila satu orang itu dia dapat mengetahui apa yang dia nak gunakan untuk ilmu. Nak guna untuk halal,
perkara yang halal. Ilmu kita mungkin belajar architecture, mungkin belajar engineering. Tapi tidakkah dengan pelajaran engineering itu membentuk sistem fikir kita? Betul tak? Kalau nak begini, begini. Konsep begini, begini. Walaupun kita belajar tentang mesin, kita belajar tentang aerofoil umpamanya, kita belajar tentang hal-hal yang seperti ini. Tetapi kita belajar konsep, kita belajar fizik. Tapi hukum hakam fizik yang kita belajar itu mengingatkan kita bagaimana penciptaan alam ni, bagaimana alam itu dicinta dan bagaimana kita relate to the creator of the world. Sebab tu kerajaan sendiri perlu memperkukuhkan falsafah pendidikan. The problem if the government themselves tak clear tentang macam mana sebenarnya yang dia nak. Dia nak budak-budak boleh jadi pekerja industri ke, ada duit ke? Dia juga ingin menanamkan pendidikan, bukan saja seorang engineer, tapi seorang engineer yang beradab, yang saleh, kalau dalam konteks yang Muslim. Bukan seorang arkitek saja, seorang arkitek yang Muslim, yang saleh. Ataupun kalau dia tidak Muslim pun, seorang yang tahu tentang tata susila kehidupan ini. Allah Allah.